Okay, hai dan Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat movie review yang tercalon dalam Oscars 2021 iaitu Minari. Okay, sebelum tu aku nak terima kasih dekat JSC Cinemas sebab diorang jemput aku untuk tengok premiere cerita ni. So untuk kali ni first time lah aku dapat pergi dekat diorang punya Aurum Theatre dekat Garden Mall. Memang terbaik gila lah cerita tu memang. Tapi harga pun tapi kalau korang ada duit, korang bolehlah pergi try kat situ. Okay, sinopsis pendek untuk movie ni mengisahkan tentang Jacob, iaitu Steven Yeun punya karakter. Dia bawa family dia ke satu tempat yang barulah. Dia, isteri dia dengan dua orang anak dia, laki seorang, perempuan seorang, dekat satu trailer ni lah. So dekat situ dia mengharapkan untuk mengubah nasib keluarga dia lah, yang sebelum ni dia bekerja sebagai cek jantina ayam kan. So kat sini pun dia buat benda sama, tapi dia ada satu kawasan yang besar untuk dia nak buat kebun dengan menjual hasil kebun tu nantilah. Dan ada juga satu lagi karakter iaitu nenek kepada isteri dia yang datang untuk membantu isteri dia lah, iaitu isteri dia nama dia Monica. Nak membantu Monica ni untuk menjaga anak-anak diorang lah. So overall apa yang aku rasa tentang movie ni, bagi aku it's a great family drama lah with just minor issue. Okay, aku terpaksa hijack aku punya review sendiri sebab semalam aku dah buat a proper review lah. Aku dah buat macam biasa aku punya format kan. Tapi lepas tu hari ni which is the day after, Zaf ada tanya dalam kita orang lah, ada gang reviewer kan. So kenapa movie ni dapat banyak sangat nomination? It feels like this movie is quite boring lah. And dia pun cakap movie ni agak bosan and tak ada significant lah, tak ada banyak significant moment yang terjadi dalam movie ni yang membuatkan movie ni patut dapat that maybe best picture ke apa kan. So kat sini aku just nak share lah pendapat aku. Okay, first of all aku just nak cakap aku akan try not to spoil. So korang jangan risau, aku try bagi vague lah. Kalau ada pun sikit-sikit je lah. Tapi kalau korang tak nak langsung any spoiler, jangan tengok lah video ni. Just kalau korang tak kisah, korang teruskanlah tengok First of all yang aku tertarik lah, sebab aku nak hijack review aku sendiri ni, sebab Zaf tanya pasal significant Dia cakap ada satu moment je significant dalam movie ni. Bagi aku yes, kalau korang tengok movie ni untuk mencari entertainment value, memang tak banyak lah. Sebab cerita ni very macam mundane, very slow. Yelah, banyak orang mungkin sebab hari tu Parasite menang, so orang expect another macam Korean American punya movie mungkin ada that kind of Parasite punya style cerita kan. Tapi this is not. This is family drama. Untuk tengok dia punya how the family, Korean American punya family yang nak survive. Okay, so aku nak cakap cerita ni is very subtle lah. Dia tak big bang ataupun benda-benda yang twisted apa benda semua kan. Tak ada. Dia very subtle. Kau kena tengok in terms of the story and karakter. Tu yang seronok tentang cerita ni, especially bagi aku lah, apa yang aku tengok dalam cerita ni lah. Apa Zaf cakap pasal significant tadi tu, actually kalau kau tengok dalam cerita ni, significant dia awal-awal tu dah ada dah. Kalau kau tengok in that movie lah, in the character of for that movie, especially isteri dia kau tengok dalam 5 minit pertama tu, waktu diorang sampai kat rumah tu, kau boleh tengok muka isteri dia tu dah macam cuak gila dah. Kat situ a very significant moment lah sebenarnya. So itu for the character lah. Mungkin kau as a viewer, kau rasa macam biasa lah kan? Macam aku baru nak start tengok. Tapi for that character, that's a very significant moment untuk isteri dia. Sebab dia macam terkejut. Macam, wih, kat sini ke aku nak stay kan? Kat sini ke suami aku nak bina family dekat trailer ni kan? Macam dia terkejut lah. And kat situ very significant moment lah untuk wife dia tu. And then kau boleh tengok lah throughout the movie, isteri dia cuba untuk menyesuaikan diri dia dalam keadaan hidup dia macam tu. Sebab previously hidup dia lebih mudah, lebih tenang lah daripada apa yang diceritakan lah. And bila nenek dia datang lagi, itu pun another significant moment dalam movie tu. Nenek dia datang and menunjukkan another character and how the family interact bila nenek dia tu sampai. Macam contoh kita tengok isteri dia tu happy gila nenek dia bawa ikan bilis dengan cili kan. Dan kat situ kau boleh tengok pula anak dia, macam mana anak dia macam tak berapa minat dengan nenek dia ni datang kan. Tu dia nakal lah, dia ada kacau nenek dia apa semua. Tapi benda tu yelah akan ada perjalanan cerita lah antara relationship between cucu dia dengan nenek dia tadi tu kan. So kat situ pun a very fun punya story, very lightweight, tapi
it evolve until something happen yang membuatkan kau okay, there's an impact lah dengan apa yang diorang build up cerita tu until the end. And also aku nak sentuh juga yang cerita ni pun ada menyentuh tentang orang Korea ni, perspektif orang lah dekat Amerika ni. Diorang sebenarnya pun tak adalah menghormati sangat orang mereka ni. Jacob ni tadi dia ada cakap dengan anak dia macam, kau jangan percaya sangat lah mereka ni kan, kau kena believe in yourself daripada kau percaya orang-orang mereka ni kan. Kadang-kadang orang menipu ke apa semua kan. Benda tu juga ada pay off dia at the very end nanti. So kat situ pun diorang belajar something untuk give and take lah. Ada something yang diorang memang kena percaya pada diorang punya culture ke, dengan diorang punya cara. Tapi ada certain things bila diorang dah kat tempat negara orang, mungkin diorang have to to learn, untuk belajar benda baru, terima benda baru. So it's very macam subtle tapi banyak nilai-nilai murni. macam apa pula aku macam lecturer pula aku ni. Tapi benda tu it's macam movie punya language lah, untuk kau belajar kan. Walaupun aku this is just aku je point of view je lah. Tak adalah aku kan pandai mana pun. Aku rasa it's better, mungkin akan ada a proper kritik lah, kritik filem yang mungkin korang boleh tengok nanti macam mana diorang olah cerita ni kan. And lagi satu aku nak sentuh adalah Minari ni sendirilah, iaitu tumbuhan kan yang ditanam oleh nenek dia ni tadi. And benda ni kau boleh tengok sendiri, bukanlah subtle, dia actually is very direct je metafor ni. Sebab tengok daripada kat mana kawasan dia tanam, macam mana nenek dia tu pun ada cakap certain things about tumbuhan ni. So benda tu kau boleh relate balik dekat family Jacob ni, macam mana diorang struggle and macam mana diorang try to strive in a very different environment, very tough environment, tapi diorang still boleh kukuhkan the relationship between diorang punya family members lah. So tu juga untuk aku punya yang aku nak hijack review aku ni. Aku tak tahu aku nak buat macam mana review ni, sebab aku tak nak panjang sangat. Mungkin go to aku punya review balik kot. Okay, so kita pergi dekat apa yang best lah tentang movie ni. First of all, of course, the story. Okay, it's about immigrant story. Even though dia tak relatable kepada aku sebagai audience, tapi the story lay out everything well lah. And also aku suka juga yang dia bukanlah immigrant yang baru datang. Sebab selalunya kita tengok cerita immigrant yang baru datang and struggle macam ni, orang struggle apa semua. Tapi kali ni dia immigrant yang dah lama lah, yang stay lama, anak diorang pun lahir dekat situ. So kau boleh nampak lah diorang ada benda lain yang dia focus on. The story focus on a different setting daripada a typical macam immigrant punya story yang baru datang ke satu country tu lah. And dia nak mempertengahkan struggle yang diorang lalui lah, and macam mana diorang survive dengan condition yang diorang ada sekarang lah. Macam mana diorang ada kat tempat yang baru, environment yang baru, jumpa orang yang baru, and also even financially lah diorang struggle, tapi diorang still try to survive lah. Macam aku cakap tadi, it's everything established well lah. And also dia punya graph tu gradually makin lama makin interesting lah. And surprisingly juga, mula-mula aku ingat cerita ni dia akan fokus dekat karakter bapak dia tu lah, tapi rupanya actually tak. Dia lebih balance and dia fokus almost all the characters lah dalam tu yang involve dengan keluarga diorang tu lah. Okay, lepas tu aku nak cakap pula pasal dia punya characters. Okay, aku try pergi yang main lah, iaitu Jacob. Dia sebagai ketua keluarga, and dia aku boleh tengok dia kadang-kadang kau rasa dia macam agak pentingkan diri, sebab dia pergi ke satu tempat yang jauh lah daripada orang lain and try buat apa yang dia impikan lah, untuk buat satu kebun ni kan, untuk dia jual hasil kebun dia ni. Tapi dalam masa yang sama nampak penting diri sebab anak dia tu tadi jantung berlubang. So kawasan yang dia duduk tu sekarang jauh daripada hospital, any hospital lah. So macam kau boleh nampak dia agak pentingkan diri kat situ. Tapi kau boleh nampak juga dia sebenarnya nak try, yelah, sara hidup family dia lah, dengan dia nak try keluar daripada kempung kemiskinan dia yang family dia sekarang berada lah. So it's tough lah kan. Okay, so pergi dekat Monica, isteri dia kan, internally, emotionally, kau boleh nampak dia ni ada macam-macam perasaan lah dalam karakter dia, tapi dia still decide to stick with her husband lah. And kau boleh nampak benda ni daripada air mata dia from the start. Kau dah boleh nampak dah dia macam very struggle. Dia tengah fikir macam, betul ke apa aku buat ni, betul ke aku follow suami aku ni kan. Aku surprise yang dia tak dapat nomination lah. Mungkin ramai lagi yang power, tapi
dia punya performance siapa nama dia, Jerry Han, memang gempak gila. Okay, so aku nak pergi pula dekat dia punya performance. Okay, aku nak sentuh yang the kid, Alan Kim. Memang dia dah lah cute kan, and also dia punya performance pun sebagai child actor kan, memang gempak gila lah. Memang aku suka gila macam ni dia dengan nenek dia tu tadi, lakonan Yeon Yoo Jung pun awesome juga. Diorang dua ni memang macam nakal lah dua-dua ni kan. So it's part of the movie yang seronok lah bila tengok diorang ni dua, and macam mana it's evolve throughout the movie. Untuk Steven Yeun pula, aku rasa dia punya performance is great, cuma aku tak sure it's Oscar worthy. Tapi it's okay lah, still an amazing performance lah. And also aku nak sentuh juga dia punya score in this movie. Kau tak boleh nak, dia macam ni lah, bila muzik tu atau score tu best, dia still main tau. Even kau dah habis tengok movie tu, the sound, the music, the sound still ada dalam otak kau lah. So it's an amazing punya score. And aku rasa aku tak boleh cakap benda ni, tapi it is cinematography, dia punya everything, the colour semua tu memang on point lah. Okay, so kita pergi dekat apa yang aku kurang sikit tentang movie ni. One of it, aku rasa dia punya the elder sister, aku rasa dia tak menyelah sangat. Sebab bukanlah problem pun, just sebab kau nampak yang lain ni very well balanced tau. Semua kau boleh nampak diorang punya macam history sikit, kau boleh nampak karakter dia sikit. Cuma kakak dia ni je yang macam just to serve adik dia punya story lah. Agak macam kesian jugalah kan. Yang lain semua ada dia punya konflik masing-masing apa semua, tapi dia just there. Also aku nak satu juga yang nenek dia ni, dia ada things yang dia buat yang buatkan aku macam, sebab dia, this is like third act of the movie lah, so aku tak boleh nak spoil. Cuma ada certain things yang dia buat macam aku macam kurang sikit lah. Aku tak boleh nak terima, sebab the whole movie dia lain, tapi tiba-tiba at the end tu tiba-tiba macam jadi macam tu pula. So aku macam Okay, so overall aku bagi Minari 8/10. Okay, again, this movie is a great family drama. Cuma kalau korang jenis yang korang tak sabar, korang nak explosion, korang nak action, korang nak something very dramatic tu, korang tak boleh dapat lah kat sini. Dia just nak tunjukkan satu story. They did it very very well lah. So kalau korang tak terasa nak tengok family drama, jangan tengok cerita ni lah. Aku rasa korang akan end up bosan lah. Okay, so thank you so much for watching this. Kalau korang nak tengok Minari, korang boleh komen dekat bawah apa pendapat korang tentang movie ni. And thank you so much for watching this. Please do like this video and subscribe di channel. Korang boleh tekan bell untuk dapatkan notification kalau aku ada upload video baru. Thank you so much.